Tahun ini tahun untuk hancurkan Masjid Al-Aqsa. Dinyatakan di Bahasa Bersatu oleh Perdana Menteri Israel dan intelijen Palestin juga mendapati mereka akan menghancurkan Masjid Al-Aqsa tahun ini. Amaran telah diberi berkali-kali, tetapi mereka makin angkuh, dan akibatnya 5,000 roket dihantar ke Tel Aviv, memeranjakkan 4 kawasan diambil alih oleh Palestin. Kawasan yang diambil Palestin hari ini lebih luas pada Gaza sendiri. Satu peristiwa yang mengejutkan dunia. Ini komander. Komandernya Nimrod Aloni. Israel komander ditangkap oleh satu kejayaan yang tak pernah dibayangkan. Dan Israel terkial-kial minta lakukan kebaikan. Dan dijawab oleh Hamas bahawa kami umat Islam akan menjaga tawanan kami lebih pada diri kami sendiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Beberapa bulan lepas, Perdana Menteri Israel membawa peta baru yang sudah hilang Palestin, tidak ada lagi. Yang ada ialah Israel, tidak ada Palestin sama sekali. Ini peta baru yang diisytiharkan oleh Israel. Diberi amaran oleh Palestin, jangan kamu melampau dan kamu menidakkan negara kami. Selain pada itu, mereka telah masuk ke setiap hari raya kita. Mereka menceroboh Masjid Al-Aqsa. Mereka menggali pada bawah. Dan mereka membuat jalan tolak untuk menghancurkan Masjid Al-Aqsa pada tahun lepas, tapi tidak berjaya. Diberikan amaran berkali-kali oleh Hamas, oleh pejuang-pejuang Palestin, supaya jangan melakukan demikian. Tetapi mereka bom sekolah. Beberapa bulan lepas, mereka bom sekolah yang berada di kawasan Jerusalem. Mereka menceroboh Jerusalem, dan akibatnya hari ini kita lihat amaran tersebut menerima respon daripada pejuang Palestin. Inilah ucapan dilakukan oleh Perdana Menteri Palestin, Ismail Haniyeh. Dia mengatakan serangan dilakukan pada pagi semalam dengan 5,000 peluru perandu ataupun roket yang dihadapkan ke Tel Aviv. Satu perkara yang sangat besar, yang tidak dijangka sama sekali oleh Israel. Dan dalam ucapan tadi, tuan-tuan boleh dengar berkali, dia menyatakan sebab amaran berkali-kali, mereka membunuh umat Islam berkali-kali, mereka menceroboh sekolah umat Islam, dan mereka menghalau umat Islam daripada kampung mereka. Mereka mengambil rumah-rumah Palestin, dijadikan rumah mereka. Dan itu disebab oleh Perdana Menteri. Al-Masjid Al-Aqsa fi khatar hakiki, waladina maklumat muakkadah, ba'an ahtilal yahul siyadah al-kamilah al-masjidah. Yang mereka rancang sebagaimana mereka katakan, mereka akan hancurkan Masjid Al-Aqsa sekarang. Tahun ini tahun untuk hancurkan Masjid Al-Aqsa. Dinyatakan di Bahasa Bersatu oleh Perdana Menteri Israel dan intelijen Palestin juga mendapati mereka akan menghancurkan Masjid Al-Aqsa tahun ini. Amaran telah diberi berkali-kali, tetapi mereka makin angkuh, dan akibatnya 5,000 roket dihantar ke Tel Aviv, memeranjakkan 4 kawasan diambil alih oleh Palestin. Kawasan yang diambil Palestin hari ini lebih luas pada Gaza sendiri. Satu peristiwa yang mengejutkan dunia. Dan sebelum kita masuk pada Dubai, kita lihat apakah yang berlaku Palestin dulu. Tuan-tuan yang semati, yang mereka sebut Tufan Al-Aqsa. Taufan ialah badai Aqsa, tetapi TV Malaysia terjemah dengan banjir Aqsa supaya rendah sikit. Taufan ialah badai, tuan-tuan. Bukan banjir, bukan flood, tetapi saya dengar TV Malaysia menyebut banjir Al-Aqsa supaya rendahkan sedikit perjuangan ini. Al-Palestiniyun fi Israel, pertama kali sempadan yang dibuat dengan pagar besi dirobohkan oleh pejuang. Mereka masuk pada 3 hala, pada laut, udara dan daratan, cukup menggeparkan hari ini. Dan kita lihat, macam kita lihat filem, benar-benar berlaku. Mereka turun dengan glider, dan mereka adalah pejuang-pejuang yang bersedia untuk syahid. Kami datang untuk syahid. Yahudi yang berjuang untuk hidup lari bertepayaran. Komander mereka lari dengan seluar pendek. Tuan tengok pagi tadi yang dikeluarkan, komander perang besar Israel lari dengan seluar pendek dan ditangkap.
Satu perkara yang besar berlaku hari ini. Tuan-tuan yang semati, 5,000 roket dihantar ke Tel Aviv. Di kawasan-kawasan strategik, termasuklah di kawasan tentera, kem tentera mereka. Mereka lari bertepian, apa yang berlaku lebih dahsyat pada apa yang mereka laporkan. Berapakah korban yang berlaku? Entah. Tetapi mereka sebut hanyalah 200 yang mati di Tel Aviv. Sebenarnya jauh lebih besar pada itu. Dan kita lihat bagaimana pejuang-pejuang Palestin hari ini. Negara Israel yang dianggap sebagai 4 paling bahagia dunia. Rupa-rupanya negara yang paling zalim di atas muka bumi. Ini gambar sebahagian daripada umat Islam merampas kereta kebal. Dan tentera mereka ditangkap. Dan berita yang kita terima semalam, 35 tentera ataupun orang awam yang ditangkap, dijadikan tawanan, dibawa ke Gaza dan sedang diproses. Tuan-tuan semati. Inilah gambar peta semalam. Gaza sangat kecil, tetapi mereka telah masuk 4 kali lebih luas pada Gaza hari ini. Dan sekarang ini berterusan, apakah ini permulaan pada satu kemenangan? Dan Allah menjanjikan kemenangan. Bilangannya kecil, tidak ditolong oleh sesiapa saja, tetapi dia telah masuk dan mengalahkan dunia besar. Bukan mengalahkan, tetapi menguasai sebahagian daripada kawasan yang dirampas oleh Israel satu masa dulu. Rumah orang Palestin dirampas. Dan bila orang Palestin datang ke rumah mereka, dihalau oleh orang baru menduduki rumah mereka dengan penuh perasaan sayu. Itulah yang berlaku hari ini. Dan dunia meletakkan Israel nombor 4 paling bahagia dunia. Kita berhenti di situ. Ini komander. Komandernya Nimrod Aloni. Israel komander ditangkap oleh satu kejayaan yang tak pernah dibayangkan. Dan Israel terkial-kial minta lakukan kebaikan. Dan dijawab oleh Hamas bahawa kami umat Islam akan menjaga tawanan kami lebih daripada diri kami sendiri. Dan tawanan tetap tawanan, tetapi kami menjaga lebih daripada diri kami sendiri. Dan komander mereka telah ditangkap. Ini memalukan Israel. Dan inilah satu cahaya pertama perjuangan yang begitu lama, sejak tahun 1948, dan hari ini, apa yang dilakukan oleh Palestin di luar jangkaan dunia. Mereka segera menghantarkan tentera untuk menampung tersebut. Dan ucapan-ucapan seluruh dunia. Dan kita dapat lihat siapakah yang menyokong, siapakah yang tidak menyokong. Arab Saudi sangat mal. Dan kenyataannya sangat-sangat lembut. Erdogan juga sangat lembut. Yang keras memberikan sokongan kepada Palestin ialah Iran. Walaupun Saudi tidak pernah setuju dengan Iran. Iran dan Lebanon memberikan kata putus hari ini. Dan harapkan Israel ke neraka. Itulah kata-kata daripada Iran dan Lebanon. Kita dapat lihat sikap dunia hari ini. Sikap Malaysia saya masih belum baca. Tetapi sikap Erdogan sangat lembut. Apa Erdogan kata? Biarlah perkara ini segera diselesaikan. Dan kita lihat bagaimanakah, berapa lamakah umat Islam dizolimi. Dunia tidak pernah bersimpati. Tiba-tiba ada lorong kelihatan untuk umat Islam di Palestin. Dan tiba-tiba dunia supaya stop segera. Itulah sikap dunia pada perjuangan di Palestin. Tuan-tuan.